no gold is not enough. Hai, salam semua. Bertemu sekali lagi dalam channel Cikgu T. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bertemu sekali lagi dan kali ini Cikgu T akan menerangkan tentang kedatangan orang Eropah ke Amerika. Selepas penemuan Amerika, orang Eropah berlumba-lumba untuk meneroka dan mendirikan pertempatan di sana. Orang Eropah yang pertama memulakan pertempatan di Amerika ialah orang Sepanyol dan Portugal. Sepanyol dan Portugal berjaya menguasai hampir seluruh Amerika Selatan. Selain menguasai Amerika Selatan, orang Sepanyol juga mempunyai wilayah di Amerika Utara. Antara wilayah yang dikuasai oleh orang Sepanyol ialah Florida dan Mexico. Kejayaan orang Sepanyol dan Portugal mendorong orang Perancis untuk menguasai tanah-tanah jajahan di Amerika Utara. Orang Perancis yang diketuai oleh Cartier mengasaskan pertempatan di Montreal, Quebec dan Nova Scotia di Kanada. Orang Belanda turut terlibat dalam perlumbaan untuk mendapatkan tanah jajahan di Amerika Utara. Mereka menduduki sebuah kawasan kecil di pantai lautan Atlantik berhampiran dengan New York. Kumpulan orang Eropah yang terakhir ialah dan paling penting datang ke Amerika ialah orang Inggeris. Orang Inggeris mengasaskan tanah-tanah jajahan di bahagian timur Amerika Utara. Baiklah, para pelajar telah mengetahui tentang penemuan Amerika dan bagaimana Amerika mendapat nama. Seterusnya mengenai kedatangan orang-orang Eropah ke Amerika dan mendirikan pertempatan di situ dan bagaimana orang Eropah yang terakhir iaitu Inggeris telah menduduki dan mengasaskan tanah-tanah jajahan di Amerika. Seterusnya, Cikgu T akan menerangkan tentang orang Inggeris di Amerika. Sebagaimana yang telah disebutkan bahawa kumpulan orang Eropah yang terakhir dan paling penting datang ke Amerika ialah orang Inggeris. Pada peringkat awal, Kerajaan England memberi galakan kepada orang Inggeris untuk meneroka ke Amerika. Peneroka-peneroka dari England telah menerima piagam diraja yang memberi kuasa kepada mereka untuk mengasaskan pertempatan. Sebagai contoh, Raja Henry VII telah menaja pelayaran John Cabot ke Amerika pada tahun 1497. Baginda memberi galakan kepada orang Inggeris untuk mendapatkan tanah-tanah jajahan melalui pelbagai cara. Contoh seterusnya ialah Ratu Elizabeth I telah memberi dorongan kepada Sir Humphrey Gilbert dan Sir Walter Raleigh untuk mengasaskan pertempatan baru di Amerika. Pada tahun 1583, Sir Humphrey Gilbert mendarat di Newfoundland yang terletak di pantai Atlantik Amerika Utara. Beliau juga gagal dalam percubaan untuk membuka pertempatan di kawasan tersebut. Namun pada tahun 1584, Sir Walter Raleigh membuka sebuah pertempatan di Virginia tetapi gagal. Orang Inggeris menghadapi pelbagai kesukaran seperti ancaman daripada kaum pribumi Red Indian dan tanah tidak sesuai untuk menjalankan aktiviti pertanian. Baiklah para pelajar, Cikgu T inginkan para pelajar mengetahui bahawa setelah penemuan Amerika, terdapat banyak orang Eropah yang berlumba-lumba untuk mendirikan pertempatan di Amerika. Dan orang Eropah yang terakhir dan paling penting datang ke Amerika ialah orang Inggeris. Dan Cikgu T juga telah menyatakan tentang orang Inggeris di Amerika. Dan disebabkan inilah maka munculnya koloni Inggeris. Baiklah para pelajar, apakah yang dimaksudkan dengan koloni? Koloni bermaksud tanah jajahan. Seperti mana yang Cikgu T terangkan tadi, negara tersebut adalah Amerika dan orang Inggeris telah datang ke Amerika dan mendirikan pertempatan di situ. Semasa pemerintahan Raja James I dan Raja Charles I, orang Inggeris telah membuka beberapa pertempatan di Amerika. Pada tahun 1607, orang Inggeris telah mengasaskan koloni pertama di Virginia yang terletak di pantai Atlantik Amerika Utara. Koloni tersebut telah mencapai kemakmuran ekoran kewibawaan pemimpinnya iaitu Kapten James Smith. Kapten James Smith telah mendirikan kubu-kubu pertahanan di Jamestown dan menjalinkan hubungan baik dengan suku kaum pribumi iaitu Red Indian. Hubungan baik dengan suku kaum pribumi Red Indian terjalin menerusi perkahwinan antara John Ruffles dengan puteri Red Indian yang bernama Pocahontas. Kejayaan koloni Inggeris di Virginia telah mendorong ramai orang Inggeris berhijrah ke Amerika dan mereka ingin memulakan kehidupan baru dan membuka koloni-koloni baru di Amerika. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor yang telah menyebabkan orang Inggeris ini berhijrah dan membuka pertempatan di Amerika, iaitu disebabkan
disebabkan keadaan politik dan cukai yang tinggi dikenakan di England turut mendorong mereka berhijrah ke Amerika. Dalam pada itu, terdapat juga satu kumpulan orang Inggeris yang meninggalkan negara mereka disebabkan faktor agama. Mereka dikenali sebagai golongan Puritan. Golongan Puritan tidak dibenarkan mengamalkan kepercayaan mereka di England. Hal ini menyebabkan mereka mencari tempat baharu bagi mengamalkan kepercayaan mereka. Dan pada tahun 1620, golongan Puritan telah berlayar dengan sebuah kapal bernama Mayflower dan mendarat di New Plymouth, dan kumpulan ini dikenali sebagai Pilgrim Fathers. Apa yang Cikgu T hendakkan pelajar memahami adalah bagaimana orang Inggeris telah menjadi begitu penting dan telah berjaya membina pertempatan dan seterusnya membina dan mengasaskan 13 koloni Inggeris di Amerika. Bilangan koloni yang diasaskan oleh orang Inggeris di Amerika Utara bertambah. Hal ini mendorong satu lagi kumpulan Puritan mengasaskan sebuah koloni di Massachusetts pada tahun 1624. Pada tahun 1629, John Winthrop telah dilantik sebagai Gubernur Massachusetts yang pertama. Beberapa orang Puritan meninggalkan Massachusetts dan mengasaskan koloni di Rhode Island dan Connecticut. Satu lagi kumpulan keagamaan yang dikenali sebagai Quaker di bawah pimpinan William Penn mendirikan koloni di Pennsylvania. Sekumpulan orang Inggeris yang beragama Katolik mendirikan sebuah koloni di Maryland. Pada tahun 1623, pedagang-pedagang Belanda mengasaskan koloni baru yang dinamakan New Amsterdam. Pada tahun 1664, orang Inggeris telah menawan New Amsterdam dan menamakannya sebagai New York. Menjelang tahun 1753, terdapat 13 buah koloni Inggeris yang terletak di sepanjang pantai Amerika Utara. Koloni-koloni tersebut merupakan unit politik yang berasingan yang terletak di bawah pemerintahan Raja England. Mereka hanya bersatu semasa berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan daripada Inggeris. Oleh itu, Cikgu T harap pelajar jelas tentang pengasasan 13 koloni Inggeris di Amerika. Ini bermaksud bahawa 13 pertempatan orang Inggeris telah didirikan di negara Amerika Syarikat, di mana koloni-koloni tersebut merupakan unit politik yang berasingan yang terletak di bawah pemerintahan Raja England. Untuk mendapatkan info-info dan video-video yang selanjutnya, jangan lupa klik video yang selanjutnya.